kepada sahabat-sahabat saya yang sekarang online. Okay, di sini saya mengambil kesempatan untuk menerangkan sedikit secara ringkas berkaitan dengan ciri-ciri ataupun program-program yang perlu ada bagi kita mengemaskini komputer kita. Okay, kita terus kepada program pertama, iaitu CCleaner. Okay, CCleaner ini adalah satu program yang diberi percuma oleh syarikat Piriform. Okay, kegunaan CCleaner ni ada beberapa gunaan. Pertama sekali untuk buat pembersihan. Kalau kita tengok sini, dia ada tulis Run Cleaner. Okay, Run Cleaner ni bila kita jalankan, dia akan membersihkan secara seluruh history yang terdapat pada dalam Internet Explorer. Kalau kita ada juga gunakan Firefox, okey, dia akan clearkan semua dalam Firefox, dan termasuk juga dalam Google Chrome. Dia akan juga empty kan dia kita punya recycle bin, juga seluruh window log file. Boleh dikatakan apa jenis browser pun, kalau kita run CCleaner ni untuk bahagian cleaning, dia akan bersihkan semua cache-cache data-data lama, shortcut dan semua event-event log. Itu salah satu daripada penggunaannya. Kalau tuan-tuan tengok, sahabat-sahabat tengok di sini, kita tengah run ni pada tahap 48 hampir 50%. Dia agak ambil masa sikit. Kalau macam ada browser yang masih terbuka, dia akan recommended untuk tutup. So kita boleh pilih untuk buka. Kalau dia dalam keadaan buka, cache atau history dia kita tidak dapat clearkan. Jadi kita boleh pilih sama ada nak clearkan atau tidak dengan klik yes ataupun no. Ok, ini dia item-item yang telah di-clearkan, dibersihkan. Temporary file, cookies, recent document, dia akan empty recycle file, temporary file, window log file, font cache, internet history, cookies, session, kemudian berapa data lain lah, termasuk Yahoo Messenger kalau kita ada install sekali, dan juga MS Search lah. Ok, itu salah satu dia punya fungsi. Satu lagi, dia ada Registry Cleaner. Registry ini dia akan scan untuk kena pasti isu-isu berkaitan registry. Okey, file extension tidak digunakan lagi. Okey, mungkin ini file extension ni sebelum tu digunakan untuk program-program tertentu, tapi disebabkan mungkin program tu kita sudah delete atau kita dah remove daripada kita punya sistem, tapi registry dia masih terdapat dalam sistem tersebut. Jadi bila kita run scan registry ni, dia akan kena pasti tentang registry yang masih terdapat dalam komputer ini, walaupun pada hakikatnya file application dia yang utama tu sudah tiada lagi dalam sistem komputer ini. Okey, dia ambil beberapa minit juga. Okey, bila sudah dikena pasti, kita hanya klik fix selected issue. Okey, kemudian dia ada recommendation, do you want to backup changes to the registry. Jadi yang ni kita tak payah untuk backup, tak apa, kita hanya boleh klik no. Nak backup pun boleh, in case takut ada yang nanti menyebabkan sistem dia menjadi masalah. Okey, tapi saya akan pilih no. Kemudian fix issue, kita akan fix semua sekali. Okey, kemudian semua sudah clear. Ini salah satu lagi kelebihan. Jadi ini tujuan kita buat cleaner ni, dan juga registry cleaner ni adalah untuk kita meringankan beban komputer kita. Kemudian dia ada juga beri kemudahan lain seperti tools. Okay, tools ni adalah salah satu fungsi dia adalah untuk uninstall program. Okay, ni sebagaimana juga dalam Windows terdapat untuk program installer, uninstaller dan juga installer. Okay, kemudian juga ada startup. Startup ni maknanya program-program yang kita run pada permulaan kita turn on kita punya komputer dan permulaan window. Jadi program ini kita boleh enable atau disable kan dia. Saya ubah sikit gambar saya yang handsome tu kat bawah. Okey, contohnya yang sekarang ni dalam komputer saya ni, OS Logic Boot Speed 4 ni saya on kan semasa boot up. Google update pun sama.
ManyCam yang saya gunakan sekarang untuk saya punya Yahoo Messenger. Lepas tu Nextlive, dan ada beberapa lagi program yang saya runkan pada permulaan Windows saya. Dan item ni semua kita boleh select dan kita boleh disable ataupun delete. Jadi bila banyak item yang kita dapat pada startup ini akan menyebabkan komputer kita nak buka pada permulaan Windows tu agak perlahan. Jadi kita boleh disable kan atau delete kan mana-mana program startup yang kita rasa tidak penting, ataupun yang kita rasa kita boleh run secara manual. Okey, itu salah satu function dalam tool startup. Kemudian dia ada juga file finder. Okey, kalau kita nak cari file, macam mana juga kita dalam search engine, kita ada sistem restore. Dia akan scan untuk berapa sistem restore point yang telah di-save kan. Okey, disimpan di dalam kita punya hard disk system. Jadi sistem restoration ni pentingnya adalah bagi tujuan recovery. Okey, contohnya yang ni sistem restoration yang telah dibuat sewaktu dijalankan program Revo uninstaller. Dia akan buat system point. Okey, kemudian ini drive write. Drive write ni adalah untuk kita cuci. Manakala di dalam hard disk kita kadang-kadang ada data yang file yang kita dah delete, tapi sebenarnya secara fizikalnya masih terdapat file dalam file tersebut di dalam hard disk kita. Jadi bila kita run drive wipe ni, jadi secara fizikalnya data-data tersebut telah pun erase daripada hard disk kita. Okey, kemudian selain itu kita ada juga option. Option ni lebih kepada kalau kita nak upgrade lah CCleaner kepada upgrade pro, di mana upgrade pro ni lebih banyak fungsi-fungsinya. Okey, CCleaner ni boleh kita downloadkan dari laman web secara percuma. Okey, salah satu laman web yang biasa saya gunakan untuk program-program percuma ni adalah www.filehippo.com. Okey, itu file program percuma banyak terdapat di sana untuk kita cuba. Jadi itulah sedikit yang saya boleh cerita dengan CCleaner ni. Ini salah satu file yang saya rasa penting ada di dalam mana-mana notebook ataupun personal komputer, sama ada tower ataupun desktop. Okey, bagi tujuan untuk kita run program ini dalam lingkungan mungkin seminggu sekali, ataupun bila-bila masa yang kita rasa sesuai, terutama selepas kita menjalankan transaction online. Kerana sedikit sebanyak program ini dapat bantu membersihkan data-data yang kita telah enter untuk mengelakkan daripada kecurian data daripada komputer kita. Okey, terima kasih kepada yang sudi bersama dengan saya dalam penerangan ini. Diharapkan kita dapat berjumpa dalam penerangan yang akan datang. Okey, terima kasih.